Douglas Lim pecah kesunyian, kebenaran, di sebalik perceraian dengan Natasha Ferns. Selama bertahun-tahun, nama Douglas Lim sering dikaitkan dengan lawak, ketawa, dan pentas hiburan Malaysia. Beliau dikenali sebagai pelawak yang mampu menghidupkan suasana, menukar kesunyian menjadi riuh rendah dengan hanya sepatah perkataan. Tetapi di balik cahaya sorotan, tersimpan sebuah cerita yang selama ini tidak pernah dibuka. Cerita yang disimpan kemas di dalam hati seorang lelaki yang terlalu lama memilih diam. Kini, buat pertama kalinya, Douglas Lim akhirnya memecahkan kesunyian itu, dan kebenaran di sebalik perceraian dengan Natasha Ferns mula terdedah, sedikit demi sedikit, bagaikan helaian novel yang diselak penuh debaran. Tiada siapa yang menyangka bahawa di sebalik senyuman yang selalu terpamer di layar kaca, Douglas menanggung luka yang begitu dalam. Ramai yang beranggapan perkahwinannya dengan Natasha adalah sempurna, indah, seolah-olah tiada ruang untuk retak. Mereka sering muncul bersama di majlis awam, tangan bertaut mesra, bibir mengukir senyuman yang meyakinkan sesiapa sahaja bahawa cinta itu kekal abadi. Namun, apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka adalah sebuah dunia yang sangat berbeza. Sebuah dunia yang kini, akhirnya Douglas sendiri memilih untuk bongkarkan. Segalanya bermula dari satu momen kecil, sebuah insiden yang mungkin tampak remeh di mata orang lain. Tetapi bagi Douglas, ia adalah titik mula sebuah jurang yang semakin melebar. Dia masih ingat malam itu. Lampu rumah samar, meja makan terhidang, tetapi suasana sunyi. Natasha tidak banyak berkata-kata, hanya pandangan dingin yang menembusi ke dalam jiwanya. "Kau selalu sibuk dengan dunia kau sendiri, Douglas," katanya dengan suara perlahan, hampir berbisik, tetapi cukup tajam untuk melukai. Kata-kata itu bagaikan belati, menusuk tanpa belas. Dan dari malam itu, diam antara mereka mula berubah menjadi jurang yang tak dapat dijembatani. Douglas cuba menafikan. Dia cuba menutup segala retakan dengan tawa, dengan jenaka, dengan usaha menunjukkan kepada dunia luar bahawa semuanya baik-baik sahaja. Tetapi semakin lama, semakin dia menyedari bahawa Natasha bukan sekadar menjauh. Dia mula memperlakukan Douglas seperti bayangan, wujud, tetapi tidak dihiraukan. Malam-malam panjang dipenuhi dengan bisikan tuduhan, sikap dingin, dan akhirnya penolakan yang membuatkan Douglas merasakan dirinya bukan lagi seorang suami, tetapi sekadar seorang asing yang menumpang di rumahnya sendiri. Yang lebih memilukan, Douglas mengakui bahawa dia terlalu lama memilih untuk berdiam. Setiap kali diperlakukan dengan dingin, setiap kali hatinya remuk, dia hanya menutup mulut dan meyakinkan dirinya bahawa ini hanyalah fasa sementara. Tetapi tahun demi tahun berlalu, luka itu membesar, membentuk parut yang tidak mampu disembunyikan lagi. Dia memilih diam kerana tidak mahu keluarganya hancur, kerana tidak mahu anak-anaknya keliru, dan kerana dia sendiri tidak sanggup mengakui kebenaran yang pahit, bahawa cinta itu sudah lama berakhir. Namun, Natasha, menurut pengakuannya kini, tidak hanya berhenti di situ. Dia mula menolak kehadiran Douglas bukan sahaja sebagai pasangan, tetapi juga sebagai seorang insan. Kata-kata sinis yang terucap, pandangan penuh jijik, bahkan perlakuan yang membuatkan Douglas merasa dirinya kecil, tidak berharga, dan hancur dari dalam. "Aku pernah jadi pelawak yang membuat seluruh dewan ketawa," bisiknya suatu ketika. "Tetapi di rumah sendiri, aku tidak mampu membuat istriku tersenyum." Saat Douglas akhirnya berani bersuara, nada suaranya bergetar, penuh emosi yang ditahan bertahun-tahun. "Aku bukan malaikat, aku ada salah, aku bukan suami yang sempurna. Tetapi apa yang dia lakukan padaku? Ia bukan sekadar kesalahan kecil. Ia menghancurkan diriku perlahan-lahan, membuat aku bertanya sama ada aku layak untuk dicintai." Kata-kata ini membuat ramai yang terkejut.
kerana selama ini imej mereka adalah pasangan bahagia yang tidak tergugat. Yang lebih mengejutkan, Douglas juga mendedahkan bahawa banyak kali dia cuba mencari jalan damai. Dia menawarkan untuk berubah, untuk mendengar, untuk memperbaiki diri. Tetapi Natasha seakan sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Dia melihatku sebagai beban, bukan pasangan, ujar Douglas dengan tatapan kosong yang menyakitkan. Kata-kata itu menggema, mencetuskan rasa ingin tahu yang membuak-buak. Apakah benar seorang wanita yang selama ini dipuji kerana kelembutannya sanggup memperlakukan suaminya sebegitu rupa? Perceraian mereka akhirnya menjadi kenyataan, tetapi Douglas memilih untuk berdiam selama ini, membiarkan dunia membuat spekulasi, menanggung fitnah dan bisikan yang seringkali menyalahkan dirinya. Tetapi kini, ketika dia akhirnya bersuara, seluruh cerita itu berubah menjadi satu kisah penuh misteri, emosi, dan kebenaran yang belum terungkap sepenuhnya. Dan mungkin apa yang baru dikongsikan ini hanyalah permulaan. Kerana di sebalik air mata dan luka, masih banyak lapisan kebenaran yang menanti untuk dibongkarkan perlahan-lahan, setitis demi setitis. Mengapa Douglas Lim memutuskan untuk meninggalkan Natasha Ferns? Pertanyaan itu masih bergema di benak ramai. Mengapa Douglas Lim, lelaki yang terkenal setia, akhirnya memilih untuk meninggalkan Natasha Ferns? Bagi sesetengah orang, keputusan itu tampak mengejutkan, hampir mustahil. Tetapi bagi Douglas sendiri, ia adalah keputusan yang tidak lahir dalam sehari, tidak juga dalam setahun. Ia adalah hasil daripada luka yang ditahan terlalu lama, kepahitan yang disembunyikan di balik senyuman, dan perjuangan batin yang akhirnya memaksanya untuk memilih antara terus hancur atau berani melepaskan. Douglas mengakui bahwa titik paling berat dalam hidupnya bukanlah ketika berdepan dengan penonton yang tidak ketawa pada lawaknya, tetapi ketika dia pulang ke rumah dan mendapati tiada siapa yang menunggunya dengan kasih. "Rumahku bukan lagi rumah," katanya perlahan. "Ia hanyalah bangunan dengan dinding dingin, tanpa pelukan, tanpa sapaan, tanpa cinta." Ketika mengucapkan kata-kata itu, suaranya bergetar, seolah-olah setiap huruf yang terkeluar adalah serpihan hatinya yang pecah. Sebab utama mengapa Douglas akhirnya membuat keputusan itu berpunca daripada rasa kehilangan dirinya sendiri. Natasha, wanita yang suatu ketika dahulu menjadi sumber inspirasinya, kini seolah-olah menjelma menjadi cermin yang hanya memantulkan kelemahan dan kekurangannya. Setiap langkah yang diambil, setiap perkataan yang diucapkan, dipersoalkan, dikritik, dan akhirnya ditolak. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai Douglas yang dulu. Aku hanya melihat seorang lelaki yang gagal di matanya. Bisik Douglas. Ada satu malam yang menjadi titik tolak segalanya. Malam yang Douglas sendiri akui sebagai saat dia akhirnya menyedari bahawa tidak ada jalan pulang. Dia pulang lewat kerana urusan kerja, berharap sekurang-kurangnya Natasha masih menunggunya dengan secawan teh atau sekadar senyuman kecil. Tetapi yang menantinya hanyalah sunyi, dan di atas meja ruang tamu terletak sepucuk nota pendek. Tulisannya ringkas, dingin, dan menusuk. "Aku penat dengan semua ini. Jangan harap aku akan terus pura-pura." Douglas membaca nota itu berulang kali, dan setiap kali matanya melintas di atas huruf-huruf itu, hatinya terasa semakin kosong. Sejak malam itu, dia sadar bahwa cinta yang pernah mereka bina sudah lama roboh. Tidak ada lagi yang tinggal kecuali bayangan. Dan ketika seseorang hidup hanya bersama bayangan, apalagi yang dapat dipertahankan? Namun, Douglas bukan lelaki yang mudah menyerah. Dia cuba berulang kali untuk menghidupkan kembali nyala api yang kian pudar. Dia merancang percutian singkat, cuba mengatur makan malam romantis, bahkan menulis surat panjang untuk Natasha. Sebuah surat yang penuh dengan pengakuan, janji, dan kerinduan. Tetapi Natasha tidak pernah menjawab surat itu.
Surat itu masih tersimpan di dalam laci meja kerjanya hingga kini, tidak pernah sampai ke tangan wanita itu. Bagi Douglas, diam Natasha adalah jawaban paling jelas, bahwa hatinya sudah tidak ada lagi di situ. Punca lain yang mendorong Douglas untuk pergi adalah kerana dia mula menyedari betapa kesunyian itu telah membunuh dirinya perlahan-lahan. Seorang pelawak hidup kerana dapat berkongsi tawa, kerana dapat merasa bahawa kegembiraannya menular kepada orang lain. Tetapi di sisi Natasha, tawa itu hilang. Dia hanya seorang pelakon dalam rumah tangganya sendiri, memegang skrip yang tidak pernah ditulisnya, memaksa dirinya untuk bertahan dalam adegan yang tiada penghujung. Dan akhirnya, dia penat. Dalam satu temu bual penuh emosi, Douglas mengungkapkan, "Aku sedar aku boleh terus bertahan, tetapi aku akan mati sedikit demi sedikit. Setiap hari, sebahagian daripada diriku hilang. Dan pada suatu ketika, aku tahu aku mesti memilih. Sama ada aku mati dalam diam, atau aku hidup dengan keberanian untuk pergi." Keputusan itu bukanlah tentang membenci. Douglas tidak pernah menyatakan bahawa dia membenci Natasha. Malah, dalam setiap kata-katanya, masih ada sisa kasih, sisa hormat, sisa kenangan yang indah. Tetapi kasih itu tidak lagi cukup untuk menahan luka yang semakin dalam. Dia melepaskan kerana dia tahu, terus berada di sisi Natasha hanya akan menghancurkan mereka berdua. Perlahan, tetapi pasti. Ada juga yang mengatakan bahawa Douglas meninggalkan kerana ingin kembali kepada dirinya yang sebenar. Lelaki yang pernah percaya pada cinta, pada kehangatan rumah tangga, kini ingin mencari semula makna hidup yang hilang. "Aku mahu kembali menjadi diriku, bukan bayangan lelaki yang Natasha ciptakan," katanya. Kalimat itu ringkas, tetapi syarat makna. Namun, persoalan yang masih membelenggu ramai adalah, apakah Douglas benar-benar bebas selepas membuat keputusan itu? Atau adakah luka yang ditinggalkan Natasha akan terus menghantui, menjelma dalam setiap jenaka yang disampaikannya, dalam setiap senyuman yang dipaksa di hadapan khalayak? Douglas hanya menjawab dengan diam. Diam yang sama seperti dulu, tetapi kali ini diam itu bukan kerana takut. Ia adalah diam seorang lelaki yang akhirnya memilih untuk hidup meski dengan luka. Dan disitulah letak misterinya. Adakah keputusan Douglas Lim untuk meninggalkan Natasha Ferns adalah sebuah pembebasan atau sekadar permulaan bagi satu perjalanan yang lebih berat, lebih penuh rahsia, lebih dipenuhi kebenaran yang masih belum sepenuhnya terungkap? Perkahwinan setahun, Douglas Lim tersungkur di hadapan kebenaran ini. Setahun. Hanya setahun. Itulah tempoh yang sepatutnya menjadi lembaran terindah dalam hidup Douglas Lim, sebuah perkahwinan yang dipenuhi harapan, doa, dan janji yang diikrarkan di hadapan keluarga serta sahabat. Namun siapa sangka, dalam jangka masa yang singkat itu, segala-galanya runtuh bagai istana pasir yang dihanyutkan ombak. Douglas pernah percaya bahawa cinta boleh menampung segala kekurangan. Dia yakin bahawa dengan kasih sayang, setiap perbalahan dapat diredakan, setiap jurang dapat dijembatani. Tetapi kebenaran yang menamparnya begitu keras adalah bahawa cinta semata-mata tidak cukup. Dan perkahwinan selama setahun itu menjadi bukti betapa kadangkala janji manis di awal tidak lebih daripada gema kosong yang hilang ditelan masa. Pada bulan-bulan pertama, Douglas masih tersenyum. Dia cuba meyakinkan dirinya bahawa setiap keretakan kecil hanyalah ujian biasa. Tetapi semakin hari, semakin jelas bahawa Natasha tidak lagi melihatnya sebagai pasangan hidup. Apa yang lebih pedih? Dia mula menyedari bahawa seluruh usaha, pengorbanan, bahkan kelembutan yang dicurahkan seolah-olah tidak bermakna. Setiap kali dia pulang dengan penat selepas bekerja, bukannya pelukan atau kata semangat yang menyambutnya, tetapi dingin dan tatapan yang menusuk tanpa belas. Douglas sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap dinding kosong, bertanya pada dirinya, adakah aku tersalah pilih?
atau aku yang terlalu buta hingga tidak nampak tanda-tanda sejak awal? Soalan itu berulang kali menghantui, sehingga malam-malamnya lebih banyak diisi dengan renungan kelam daripada ketawa riang yang dulu menjadi darah dagingnya. Perkahwinan yang hanya bertahan setahun itu akhirnya membuka rahasia yang selama ini Douglas enggan akui, bahwa dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Natasha, meskipun di mata orang luar kelihatan lembut, di balik pintu rumah sering memperlakukannya seperti orang asing. Kata-katanya dingin, tindakannya penuh penolakan, dan Douglas merasakan dirinya tenggelam dalam lautan kesepian walaupun tinggal serumah dengan wanita yang sepatutnya menjadi belahan jiwanya. Yang paling menekan ialah saat Douglas mula sadar bahwa dia bukan sahaja kehilangan Natasha, tetapi juga kehilangan dirinya. Dia tidak lagi mengenal siapa dirinya di hadapan cermin. Seorang pelawak yang dulu membuat ribuan penonton bergelak tawa, kini hanya melihat wajah yang letih, mata yang kosong, dan senyuman yang dipaksa. Perkahwinan setahun itu bukan sekadar berakhir dengan perceraian, tetapi meninggalkan luka batin yang jauh lebih dalam daripada yang boleh dilihat dengan mata kasar. Ada satu kejadian yang menjadi titik pecah. Malam ulang tahun pertama perkahwinan mereka. Douglas sudah lama merancang sesuatu yang istimewa. Dia menempah restoran kegemaran Natasha, memilih hadiah yang penuh makna, dan berharap malam itu mampu menjadi titik mula baru bagi hubungan mereka. Namun, Natasha tidak hadir. Dia hanya menghantar pesanan ringkas, "Aku ada hal, jangan tunggu." Malam itu, Douglas duduk sendirian di meja yang dihias cantik, lilin menyala, musik lembut berkumandang, tetapi di hadapannya hanya ada kerusi kosong. Itulah malam dia benar-benar tersungkur di hadapan kebenaran, bahwa dia sedang berjuang sendirian dalam sebuah perkahwinan yang sepatutnya dibina dengan dua hati, bahwa tidak kira sebesar mana usahanya, tanpa keinginan Natasha, semuanya sia-sia. Setahun itu mengajar Douglas bahwa cinta tidak boleh hidup hanya dengan satu jiwa yang berusaha. Ia memerlukan dua hati yang sama-sama mahu, sama-sama berkorban, sama-sama bertahan, dan ketika hanya dia seorang yang masih berpegang pada janji, janji itu akhirnya runtuh, menyisakan kehancuran yang tidak mampu diperbaiki. Douglas tidak pernah menyangka bahwa sebuah perkahwinan boleh menjadi begitu rapuh. Dia selalu percaya pada gambaran indah yang dilukis orang tentang rumah tangga. Tawa di meja makan, sokongan dalam setiap langkah, kehangatan di kala malam. Tetapi yang dia temui hanyalah kesepian, penolakan, dan dingin yang membeku dalam hatinya. Kini, setiap kali mengingat kembali perkahwinan setahun itu, Douglas masih merasakan luka yang sama. Luka kerana dikhianati oleh harapan sendiri, luka kerana ditinggalkan di tengah perjuangan, dan luka kerana akhirnya dia terpaksa mengakui bahawa kadangkala cinta tidak cukup untuk membuat dua insan bertahan. Namun, meski segalanya hancur, ada sesuatu dalam nada suara Douglas ketika dia menceritakan kisah itu. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga keberanian. Keberanian untuk berdiri di hadapan kebenaran, meskipun kebenaran itu menghancurkannya. Dan mungkin disitulah letaknya inti cerita ini. Bukan sekadar tentang sebuah perkahwinan yang gagal, tetapi tentang seorang lelaki yang akhirnya memilih untuk tidak terus hidup dalam penafian, meskipun keputusan itu membuatnya tersungkur, patah, dan berdarah. Dan misteri itu tetap tergantung. Apakah Douglas akan bangkit semula dengan luka yang belum sembuh? Atau adakah bayangan setahun yang menyakitkan itu akan terus menghantui langkahnya selamanya? Douglas Lim dan surat terakhir untuk Natasha Ferns. Di antara segala benda yang masih tersimpan dalam hidup Douglas Lim selepas perkahwinan yang runtuh itu, ada satu yang paling berat untuk disentuh. Sepucuk surat. Surat yang ditulis dengan tangan sendiri, penuh dengan coretan emosi, penuh dengan harapan yang samar-samar, tetapi akhirnya tidak pernah dihantar. Ia hanya terbiar di dalam laci meja kerjanya, terselit di antara kertas-kertas lama,
seolah-olah menunggu saat yang tidak pernah tiba. Douglas menulis surat itu pada malam-malam yang paling sunyi, ketika hatinya masih berdegup dengan harapan bahwa Natasha mungkin akan berubah, bahwa ada secercah peluang untuk mereka kembali memulihkan apa yang sudah hancur. Kata-kata di atas kertas itu mengalir seperti air mata yang tidak pernah terlihat di depan orang lain. Setiap kalimat ditulis perlahan, seolah-olah Douglas takut huruf-huruf itu akan pecah jika ditekan terlalu keras. Natasha, aku masih ingat malam pertama kita berjanji di hadapan semua orang bahwa kita akan bersama dalam suka dan duka. Aku masih ingat suaramu yang bergetar ketika berkata ya, dan bagaimana aku percaya pada saat itu bahwa tidak ada apa pun yang boleh memisahkan kita. Tetapi kini, aku merasakan dinding di antara kita semakin tebal. Aku cuba merobohkannya, tetapi setiap kali aku mendekat, engkau semakin jauh. Aku bukan lelaki sempurna, aku sering salah, tetapi aku tetap ingin menjadi orang yang engkau boleh sandarkan. Jangan biarkan kita berakhir seperti ini, Natasha. Namun surat itu tidak pernah sampai ke tangan Natasha. Ia kekal menjadi rahasia antara Douglas dan dirinya sendiri, sebuah monolog yang tidak pernah mendapat jawaban. Ada malam-malam tertentu, Douglas membuka laci itu, menatap surat yang sudah kekuningan di tepinya, dan hatinya kembali digenggam perasaan yang sama, antara rindu, marah, kecewa, dan pasrah. Bagi Douglas, surat itu menjadi simbol segala yang tidak pernah terucap, simbol cinta yang tidak sempat diperjuangkan hingga akhir, dan yang lebih pedih, simbol seorang lelaki yang terlalu lama memilih untuk diam. Dia tahu, jika surat itu sampai, mungkin segalanya akan berbeza. Tetapi, di sudut lain hatinya, dia juga tahu bahwa tiada kata-kata yang cukup kuat untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Kadang-kadang, dalam diam, Douglas membayangkan bagaimana jika Natasha membaca surat itu. Adakah dia akan menyesal? Adakah dia akan menangis? Atau adakah dia hanya akan tersenyum sinis, menganggapnya sebagai kelemahan seorang lelaki yang tidak mampu bertahan? Soalan-soalan itu berputar tanpa henti, bagaikan jarum jam yang tidak pernah berhenti berdetik. Yang ironis, Douglas tidak pernah membuang surat itu. Ia tetap di situ, menjadi beban yang halus tetapi nyata. Setiap kali dia cuba melangkah ke hadapan, bayangan surat itu menariknya kembali ke masa lalu. Dia boleh membakar kertas itu, dia boleh merobeknya, tetapi entah mengapa dia tidak pernah sanggup. Mungkin kerana di dalam surat itu ada sebahagian dirinya yang paling jujur, paling rentan, paling manusia. Hari-hari berlalu, tahun berganti, tetapi surat itu masih sama. Tidak berubah, tidak bergerak, hanya diam. Sama seperti diam yang pernah membelenggu rumah tangganya. Dan dalam diam itulah, Douglas mendapati dirinya terperangkap di antara dua dunia. Dunia yang ingin dia tinggalkan, dan dunia yang tidak pernah benar-benar melepaskannya. Ramai yang bertanya apakah Douglas sudah benar-benar melupakan Natasha, tetapi bagaimana mungkin seseorang melupakan bab yang begitu dalam, meskipun pahit? Dalam setiap tawa yang cuba dia hadirkan di pentas, ada gema kecil dari kesedihan itu. Dalam setiap jenaka, ada ruang kosong yang hanya dia sendiri faham. Dan dalam setiap malam yang sepi, ada surat yang terus menatapnya tanpa suara. Ada hari-hari Douglas bangun dengan perasaan lega, seolah-olah luka itu akhirnya kering. Tetapi ada juga malam-malam di mana luka itu kembali berdarah hanya dengan mengingat tatapan dingin Natasha, atau dengan terbaca sepotong ayat dalam surat itu yang masih tersisa di benaknya. Ia bukan lagi tentang ingin kembali, tetapi tentang mencari makna di balik semua yang sudah terjadi. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Surat itu kekal tidak terkirim, Natasha kekal tidak pernah tahu, dan Douglas kekal hidup dengan beban yang samar-samar antara penyesalan dan pembebasan. Apakah dia akan terus menyimpannya sampai akhir hayat? Atau suatu hari dia akan menemukan keberanian untuk membakarnya, melepaskan segala yang tertinggal? Atau barangkali
Natasha sendiri entah bagaimana akan menemukannya, dan saat itu, seluruh cerita yang terbungkam selama ini akan kembali bergema dengan cara yang tidak pernah dapat dijangka? Tidak ada yang tahu, dan disitulah segalanya tetap tergantung antara yang pernah, yang hilang, dan yang mungkin tidak akan pernah kembali.